lembah pantai. Saya heran kenapa lembah pantai sentiasa menggunakan rujukan negara luar untuk melihat kesiapsiagaan negara kita. Siapa mereka? Nama dia Mark Hyman yang begitu arif untuk mengajar kita mengenai cara bagaimana kita mengendalikan sistem pertahanan dan keselamatan negara. Dan saya sempat baca dalam Malaysia Kini bahawa kenyataan beliau yang mengatakan bahawa pelantikan ejen di dalam negara, ejen-ejen yang dilantik secara bertauliah lah, adalah punca kepada wujudnya rasuah dan penyelewengan dana awam. Kenapa hanya dalam pertahanan? Dalam semua procurement, syarikat-syarikat asing, the principal memang dia lantik syarikat-syarikat tempatan untuk melantik wakil dia. Itu tak jadi hal, kan? Itu tak jadi hal sebab adalah syarat-syarat dia yang perlu dipenuhi oleh mana-mana syarikat tempatan yang ingin berkongsi idea dan wawasan bagi memastikan sesuatu procurement itu berjalan dengan baik. Sewaktu saya di Kementerian Kesihatan, semua jenis ubat yang dibekalkan oleh multinasional perlu melantik syarikat tempatan. Tak timbul pun ada faktor-faktor rasuah dalam procurement ubat atau dalam procurement peralatan-peralatan perubatan. Kenapa pula bila dia berkait rapat dengan sistem pertahanan, dia kaitkan dengan lantikan ini sebenarnya menjurus kepada pelakuan rasuah. Ini tak betul. Kemudian ikut laporan Malaysia Kini, dia specifically tulis Peri Mekah. Dan perkara yang dibincangkan dalam mahkamah Perancis yang kata denda sampai 100,000 euro adalah jika mana-mana syarikat dalam OECD terbukti menyogok, ada bukti-bukti nyata bahawa proses korupsi atau pembayaran komisen ini betul-betul berlaku, buktikanlah di mahkamah itu. Peri Mekah sebenarnya dilantik oleh kerajaan Malaysia pada tahun 2002. Bukan syarikat Perancis yang lantik Peri Mekah. Kerajaan Malaysia yang lantik Peri Mekah tahun 2002. Untuk apa? Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan mengangkut, menyediakan rumah, menyediakan insurans kepada semua kru yang dilatih untuk mengendali Skopin ini. Dan Peri Mekah adalah majoritinya dipunyai oleh LTAT dengan KS Ombak. Betul, dia ada lantikan dan KS Ombak adalah kepunyaan Razak Baginda. Betul, itu saya tidak nafikan, tetapi ia adalah kontrak yang jelas. Kalau dia nak bawa kita punya tentera laut pegawai untuk duduk di Toulon atau di Perancis untuk mendapat latihan selama berapa tahun, 6 tahun tu, semua ada hitam putihnya.
berapa banyak belanja dibuat, apa semua ada. Tetapi kenapa pihak pembangkang terus menerus hari-hari kata itu komisen? Bukan komisen. Itu adalah kerja yang perlu dibuat oleh Peri Mekar kerana ada 3 komponen pembinaan Skopin Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak. Mohon penjelasan, terima kasih. Kalau boleh, Berhormat. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih di atas penjelasan Yang Berhormat yang menyatakan bukannya komisen. Saya fikir bila syarikat DCNS disiasat dan kerajaan Malaysia terkait dalam Mahkamah Perancis, ini adalah satu perkara yang serius yang mencemar nama negara. Saya ingin tanya, Yang Berhormat sebut, Perdana Menteri sebut tentang jumlah yang dibayar untuk memudah cara projek tersebut. Saya tanya khusus kontradiksi di mana tahun 2006 disebut jumlahnya $100 dibayar kepada Peri Mekar. Tapi dalam butiran yang berlangsung bila kes ini berlangsung, disebut bayaran diberikan oleh kerajaan Malaysia adalah 114 juta euro ataupun equivalent dengan izin 153 juta US dollars. Maksudnya tambahan 53 juta di situ. Jadi saya tanya, kalau benar tak ada apa yang mahu disembunyikan, boleh tak Yang Berhormat Timbalan Menteri jelaskan perbezaan yang ketara ini? Itu satu. Ini penting untuk membersihkan nama. Dan saya juga rujuk kepada kenyataan kesediaan Menteri Pertahanan. Dia kata dia bersedia nak pergi ke Perancis untuk menjelaskan hal ini dalam kes yang berlangsung. Tapi subjek tu keputusan kabinet. Saya tanya kepada Yang Berhormat. Ini yang saya sebut tadi, tak ada tambahan. Tak ada tambahan. Terima kasih Datuk Speaker. Dah dapat tahu. Ini bukan mudah cara. Sebut pun salah Lemah Pantai. Dia kata mudah cara. Ini adalah kontrak. Saya boleh bagi kontrak antara Peri Mekar dengan kerajaan Malaysia. Tak ada rahsia. Jadi apa pasal nak cakap pasal mudah cara? Mudah cara ni adalah seolah-olah jadi boleh bagilah. Bodohlah kerajaan Malaysia ni. Kalau nak bagi komisen pada Peri Mekar, saya minta kalau macam tu Malaysia bagi kat Peri Mekar cakap komisen. Jadi Yang Berhormat kerajaan sedia bagi salinan kepada kami, boleh? Bodoh kan? Tak ada hal. Tak ada hal. Alhamdulillah, jadi saya ambil sebagai persetujuan. Bodohlah kalau kerajaan ni kata kita bagi kat Peri Mekar tu sebagai komisen, pula ada pula perjanjian di antara Peri Mekar dengan kerajaan Malaysia. Fikirlah. Afala ta'qilun. Afala yatafakkalun. Tak nak fikir. Asyik nak cakap, nak hebat. Yang Berhormat, saya bangkitkan perbezaan jumlah. Kalau ada betul. Jadi Yang Berhormat tak jawab, nak kutuk ke, nak serang ke, nak kritik ke, jawab dah soalan. Tak ada Sapina. Ni Menteri soalan saya pinta. Apa yang walaupun saya tak terlibat dalam Pengerusi, ini cubaan untuk mengelurkan Dewan. Jawapan langsung tak bagi. Saya bagi figure. Saya tak ada kata. Saya tak bagi serangan pun. Tak saya jawablah. Saya kata jawab, saya tak dengar jawapan. Ini nak salah-salah korang kenapa? Itu pasal nak convert apa semua saya tak tahu. Tapi yang saya tahu 118 euro itu memang bukan komisen. Bilion euro. Nanti pegawai boleh confirmkan saya. Saya dah terangkan dalam jawapan saya secara lisan dalam bajet tambahan berapa bulan yang lalu. Tapi Muhammad tak ada. Jadi berbuihlah mulut kita nak bercakap. Tapi akhirnya pihak pembangkang tak percaya benda tu. Saya nak buat macam mana? Apa yang saya cakap adalah benar, benar, benar dan benar. Yang Berhormat, keputusan Menteri untuk pergi ke Perancis. Tak ada hal. Kalau dia ada Sapina, kita pergilah. Baik, maksudnya kabinet bersetujulah. Saya tak tahu masalah ada kabinet setuju atau tidak. Kalau ada lawyer daripada sana nak Sapina, itu yang Berhormat Menteri cakap dalam Dewan ni. Tok saya mau Menteri, saya pun boleh pergi. Okey, terima kasih. Ni anak Banjar lah. Banjar campur Bugis.
Ini yang berhormat tentang NCO lah. Ni dia. NCO ni saya dah jawab dalam perkara dasar. Memang pendek. Jawapan yang diutarakan memang pendek kerana perancangan pelaksanaan program NCO ni telah diusulkan kepada Jawatankuasa Panglima-Panglima pada 15 bulan 3 2006. Beberapa aktiviti, workshop, bengkel, lawatan kerja telah dibuat untuk mengkaji dan memahami aliran operasi dan keperluan masa hadapan terhadap kemampuan serta dengan izin gap analysis keupayaan sistem kawal perintah change of command dengan izin semasa ATM. Perancangan perolahan ini juga telah dibentang dan dibincangkan secara teliti semasa dengan izin Value Management Lab, anjuran unit perancang ekonomi, Jawatankuasa ICT Kementah, Jawatankuasa Teknikal Mampu. Selain itu, perkara-perkara ini telah diperakui di peringkat Jawatankuasa Panglima-Panglima dan Jawatankuasa Pemandu NCO ATM. Yang berhormat menyatakan bahawa isu overlapping atau parallel dengan sistem sedia ada. Konsep sistem sedia ada adalah berbeza dengan sistem yang bakal dibangunkan dari segi pertama. Sistem sedia ada hanya merangkaikan markas-markas dan pasukan ATM secara statik. Namun sistem NCO merangkaikan bukan sahaja markas, pasukan ATM, malahan aset-aset yang bergerak. Information sharing dengan izin dalam sedia ada adalah terhad, manakala sistem NCO adalah fully shared information dengan izin. Perkara lain seperti functionality sistem sedia ada adalah terhad, manakala sistem NCO mempunyai kelebihan functionality seperti umpamanya dengan izin decision support system, intelligent management system, dan NCO yang akan menggantikan sistem sedia ada ni adalah sebagai backbone. Sebab tu dalam perkara-perkara pokok kita memang belanjakan sedikit dahulu, sebab network centric operation yang dibuat oleh mana-mana negara, dia adalah satu proses yang dinamik dan berterusan. Sebab tu kita hendak sistem yang diguna pakai adalah sistem yang berasaskan kepada pilot. Jadi kita paling mudah kapal perang kita, kata Adenan, boleh berkomunikasi dengan kita punya Sukhoi boleh berkomunikasi dengan KD Pahang umpamanya, dan KD Pahang boleh di waktu-waktu tertentu boleh berkomunikasi dengan Skopin Tunku Abdul Rahman. Jadi perkara ni adalah memerlukan satu daya kepakaran yang jauh berbeza dengan keperluan yang sedia ada sekarang ni. Jadi sebab tu dan kita kena bagi Sapura. Tak salah kita bagi Sapura kerana Sapura ni dulu mula-mula dapat kerja-kerja dengan kemampuan capability yang ada sewaktu Yang Berhormat Pematang Pauh menjadi Menteri Kewangan. Jadi kalau kita teruskan apa yang telah dibuat oleh Pematang Pauh tu tak jadi salah kan. Dan kita perlu bina kekuatan dalaman dari sudut integrasi di antara komunikasi laut, darat dan udara. Akhir sekali, penjelasan Yang Berhormat sedikit. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya mendengar dengan tekun jawapan diberikan khusus untuk memastikan sistem sedia ada. Saya hanya ingin tanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah benar sistem yang sedia ada iaitu sistem P4 ATM
nilai yang dibelanjakan oleh kementerian jika dicampur keseluruhannya 2 bilion. Maka untuk menyelenggara sistem ini, berapakah anggaran kos? Kerana bila diwujudkan sistem baru, tentunya ada tambahan daripada segi kos selenggara. Satu lagi, bila bercakap tentang memanjangkan atau memastikan ada kesinambungan dengan sistem baru, supaya tidak terhad kepada yang statik sekarang ini untuk manage aset-aset yang bergerak, saya ingin tanyakan di manakah roadmap tersebut. Saya bawa contoh Australia, kerana di Australia diperincikan apakah bentuk projek yang akan dilaksana sampai tahun 2020. Di sini semasa saya minta menerusi soalan bertulis, tidak dimaklumkan. Dan saya mahu tahu, adakah dalam sebelum menganugerahkan projek secara tanda terus kepada Sapura, di manakah ketentuan staff am, KESAM, dan juga konsep operasi CONOPS untuk projek ini? Jikalau ada, saya pohon di mana menteri berikan. Tak ada, kenapa tidak ada sebelum diluluskan walaupun sebagai pilot projek? Terima kasih. Saya jawab secara bertulis lah. Yang Berhormat Lembah Pantai. Akhir sekali Yang Berhormat Indah Mahkota bertanyakan mengenai bajet. Maaf Yang Berhormat, sekurang-kurangnya boleh sahkan 2 saat pun boleh cakap. Sistem P4 ATM ini. P4 tu lain. Seperti saya cakap dalam penerangan saya, P4 tu lain. P4 dia bila network centric operation, daripada perkataan itu, P4 tu sebahagian daripada perkongsian maklumat. Jadi bila ada P4, kita nak sambung P4 boleh sambung dengan Sukhoi yang sedang bergerak. P4 boleh bercakap dengan 8x8 yang kita nak buat, atau P4 boleh bercakap dengan real time dengan frigate. Itu memerlukan elemen-elemen integrasi, sebab semua komunikasi yang ada dalam kapal lama semua ni adalah satu teknologi lama. Dan untuk dia bercakap antara satu dengan satu, dia memerlukan kepakaran untuk pengenalian supaya akhirnya dia ada network, ada, dan dia ada sentrik kat situ. Itu semua perlu dibuat. Jadi sebab tu kita mulakan dengan pilot project. Dan tak ada negara, mungkin Australia dia dah maju, cara dia lain berbanding dengan kita. Itu Australia lah. Tapi untuk kita, memadai kita kata, boleh tak cantumkan semua ni supaya ada elemen udara, darat, laut, bergerak dan tak bergerak, yang boleh kita satukan supaya change of command dalam peperangan tu dia berjalan secara smooth.